Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi Puan. Kami ni merupakan student dari UiTM Seramai. Lepas tu kami berminat nak mewawancara Puan tentang perniagaan yang Puan jalankan iaitu Doby Iron. So saya Nurliana Amirah. Lepas tu yang lain perkenalkan diri. Saya Safira. Saya Dina. Kita orang ada lagi seorang rakan tapi dia tak dapat join sebab ada masalah internet. So tanpa berlengah boleh kita mulakan soalan first. Bolehkah Puan terangkan sedikit tentang background perniagaan Puan? Maksudnya dia background kan? Okey, Doby Iron. Bila ditubuhkan? Doby Iron ni ditubuhkan pada tahun 2010. Jadi maknanya sehingga tahun ni alhamdulillah dah 12 tahun kedai ni beroperasi. Kedai ni kita buka setiap hari lah kecuali kita ada cuti sebulan 2 kali iaitu setiap hari Khamis. Kedai ni kebetulan pula saya dengan suami saya beli tahun 2008. Masa tu kebetulan balik dari umrah kan, minta petunjuk. Kata sama ada nak teruskan kerja ataupun nak berniaga lah. Itu history dia lah. So Safira? maknanya Puan dengan suami je lah yang uruskan Doby tu. Saya berdua lah. Dan ada pekerja ramai masa banyak biasa kita perlukan dalam 3 orang lah pekerja. Sebenarnya kalau untuk mesin tu kita keluarkan dalam 80,000. Itu masa tu kita ada mesin dry cleaning. Mesin dry cleaning yang mahal sikit lah pasal dia harga dia dalam 16-17,000 satu mesin tu. Itu diikuti dengan yang penting dryer. Lepas tu dengan mesin-mesin yang lain tu kita tambah-tambah lah mesin-mesin cucian biasa kan. Masa tu kita punya plan kita cari tempat baru lah. Sebab masa tu kita orang pun duduk di Shah Alam. Yang ini tempat baru di U10 lah Shah Alam tapi di kawasan baru. Jadi kita cari kawasan tempat yang taman yang baru tempat baru lah untuk kita nak mula bisnes kan. Untuk cari customer base. Dan lagi satu pula tempat ni pula kita kawasan bisnes lagi pun saya tengok sebab pasal bisnes kat sini memang commercial area adalah tempat ni saja di Alam Budiman. Lepas tu kita ada few lagi dekat kawasan-kawasan ni dalam jarak dalam berapa kilometer ni ada few tempat lah maksudnya kita kawasan komersial ni yang dia cover lebih kurang dalam 5 ke 6 taman. Jadi pasal kita rasa confident lah tempat ni kita boleh orang kata boleh conquer lah kira Strategik tempat. strategik. Boleh kami tahu servis Doby apa yang Puan bagi untuk customer? Macam dia orang. Servis kita ni terdiri daripada cucian biasa, kita ada dry cleaning, kita ada cucian kapet, cucian komputer, gosok, cucian tangan. Itu ikut pada customer ni kemahuan lah. Kita differentiate macam contoh kalau cucian tu kita kira per kilo lah. Kalau yang cucian lain tu yang mana dia orang macam contoh dry cleaning kita kira per piece.
Macam tu. Setiap servis tu memang lain lah. Contoh kalau cuci biasa kita akan masuk mesin. Macam cuci biasa terus kita keringkan dan lipat. Jadi kalau dia orang nak lebih daripada tu, contoh okay, saya nak contoh dia orang suruh bersihkan kan setengah baju dia orang nak collar nak suruh cuci, nak suruh berus. So tu kita akan kira lain lah. Sebab pasal itu kita punya ada chemical yang kita kena pakai untuk berus leher, tempat yang kotor kan. Jadi tu kira dia lain lah, mahal sikit. Boleh kami tahu harga untuk setiap tu servis tu? Kalau tuan biasa sekilo kita kira RM3 sekilo. Kalau untuk gosok kita kira dalam RM2 sehelai lah. Kalau untuk comforter kita kira hitungan dalam 13 hingga ke RM20. Tengok ada besar comforter tu semua, kapet kita outsource. Kita tak cuci lah, kita buat sendiri, mesin semua ada tapi dah lama tu dah tak larat kan jadi kita outsource. Orang yang pakar. Macam bukan partner lah tapi dia memang dia buat servis kapet lah jadi dia tawarkan servis dia tu ke kedai-kedai Dobi lah. Orang ni pun kita bukan sendiri ambil juga supply apa macam yang untuk outsource ni sebab kita dah few juga kita test dah berapa orang. Kita tengok kalau tak berapa bersih, bau pun tak cantik kan. Kadang kapet ni very sensitive, kalau tak kering kan dia ada macam berbau masam kan. Betul. Dah buat test berapa orang jugalah. So yang ni kita ambil dah berapa tahun jugalah, dah 3-4 tahun ni memang dia memang basuh pun bagus lah. Jadi apa-apa kata lah, customer pun tak terkomplain, orang cuci dia bersih. Kita pun banyak jugalah buat R&D juga. Kita dulu asal cucian dulu RM2 je. Dalam beberapa tahun tu so kita naikkan sikit lah. Sebab customer ni tak boleh terus naik. Banyak, bukan dia terkejut pula. Betul. Sebabkan bila kan ekonomi kita makin apa katakan macam sekarang barang makin mahal. Jadi supplier pun memang naikkan barang. Jadi kita tak boleh tu. Jadi nak tak nak terpaksa lah naikkan harga juga untuk nak tampung kan, nak tampung harga barang yang dah naik tu. Sewaktu PKP macam mana Dobi Iron ni beroperasi okey tak? Masa PKP memang kita tak dibenarkan berniaga jadi kita orang 2 bulan lebih tu tak berniaga lah. Tak dapat berniaga. Risiko. Satu pasal risiko, lepas tu kan kalau kita cuba buka pun sebab apa ni macam majlis bandaran pun sentiasa pusing kan. Request lah, customer request untuk kita buat macam buat senyap-senyap tapi kita memang tak berani lah daripada kena saman kan. Betul. Tak ambil risiko tu. So tu kita orang Okay. Safira ada soalan? Ke Dina ke? Saya ada soalan sikit Puan. Saya nak tanya, sepanjang 12 tahun Puan berniaga, ada apa jenis risiko yang Puan pernah hadapi? Contoh macam kekurangan pekerja ke dan sebagainya lah. Sekarang risiko kedai Dobi ni satu dari segi memang kenkangan kita adalah pekerja lah. Kita daripada tu kalau macam Dobi ni kerja dia macam long hour sikit. Jadi biasa yang tahan buat kerja ni biasanya fahamlah orang asing lah kan.
Betul. Kuat sikit. Jadi orang asing ni pula, diorang ni kebanyakan kerja memang sekejap-sekejap je macam kerja 3 tahun. Jadi untuk train satu pekerja ni biasa ambil masa 3-4 bulan juga nak betul-betul nak train dia untuk dapat skill kan. Contoh menggosok apa semua lah. Sebab gosok memang dari dulu bukan pekerja tapi orang tak, kadang sampai orang tak notice yang kita sebetulnya pekerja kita dah tukar sebab kita jaga kualiti. Sebab ikut standard kita ikut standard macam mana cara gosok, macam mana semua mesti harus ikut kita yang tetapkan standard tu. Jadi benda-benda macam ni lah yang menjadi tentangan kita kan. Tapi bila dia dah pandai, dia balik pula. Itulah so kita nak kena train lagi. Banyak benda tu lah. Tapi yang kedua risiko dia kadang-kadang customer hantar kadang barang kadang ada yang rosak. Macam baju ni kita nampak memang kita nampak simple tapi kadang dia beli baju tu dia tak tahu pun kadang baju tu turun colour. Baju tu jenis ada yang turun warna memang ada. Jadi bila kita basuh contoh baju yang belang kan ada putih ada biru. Jadi bukan salah kita pun kadang-kadang bila kita cuci kita tengok turun kan. Jadi kurang. Jadi itu salah satu kadang customer boleh terima kadang customer tak boleh terima. Jadi kalau bagi dia rosak kita kena gantilah pula. Pula kita memang berhati-hati kena sebab satu customer kadang-kadang dia tak perasan pun baju dia dah rosak. Contoh dia hantar padahal baju dry clean baju mahal lah, branded lah. Tapi sebenarnya baju tu dah nampak dah tiba ada lubang lah. Especially baju kurung kan kalau silk. Kalau silk ni orang ingat kalau baju mahal tu macam kadang-kadang orang ingat macam tak boleh rosak kan. Tapi zaman sekarang punya silk saya cakap terus terang kebanyakannya nipis. Tak macam dulu punya. Jadi baju tu bila contoh baju tu especially bila kita buat dry clean kebanyakannya banyak rosak dekat bahagian ketiak kan. Sebab dia pakai deodorant kan. Betul. Memang bila kita cuci kita akan tengok kat situ lah especially memang dekat ketiak. Kalau lelaki kebanyakannya memang dekat bahagian lirik lah ke apa pasal kadang-kadang baju tu diorang memang tak perasan baju tu sebenarnya kadang-kadang ada berlubang kan. Jadi kita orang kena detail lah tengok. Jadi sebelum kita cuci kita akan tengok kalau ada rosak biasa kita akan bagi pakai semua lah. Sama ada nak proceed ataupun tidak cuci. Itulah. Lepas tu pasal pekerja tadi lah. Lepas tu tantangan kita adalah itulah kita bergantung pada mesin. So ada electricity, ada air, jalan lah. Kalau tak ada, memang tak boleh lah nak jalan koperasi kan. Betul. Itulah antara dia. Lepas tu Puan, saya nak tanya dari segi kompetitor, dekat sana Puan ada kompetitor ke? Ada berapa? Kat sini dulu Ada dobi lain ke? Itu asal kita ada 4 kompetitor. So bila kita tetap dengan kita punya quality, so kita buat R&D. Kita ada cuba-cuba jugalah bila kita ada kompetitor, kita kena test jugalah tengok diorang quality macam mana kan. Kita cubalah juga kita hantar barang kita pula kat sana, kita tengok apa yang membezakan dia dengan kita. So kita cara kita lawan tadi, kita buat R&D, contoh dari segi sabun. Sabun tu kita cari yang memang terpaksa mahal sikit, kita tak ambil standard punya sabun lah. Untuk standard kita ambil yang mahal sikit, kita ambil bau yang okey, pewangi yang okey, yang lain daripada yang lain. Itulah cara kita compete dengan yang lepas tu sabun pun memang kita ambil high quality lah. Jadi kalau especially baju budak kan biasa kotor ke bau hancing kan. Jadi so guna sabun yang kita pakai tu memang biasa bau pun tak ada, bau hancur-hancur semua tak ada. Jadi tu yang customer pun suka lah, itu kalau kita compete lah. Mula-mula memang susah tapi lama-lama bila seorang customer datang kan, bila hantar dah lama customer suka, tu mak lah kata kita orang bagi tahu sini okey apa kan. Itu pun one way of marketing jugalah kepada customer. Sekarang ni kompetitor kita sekarang ni dulu daripada 4 sekarang jadi tinggal 1 lah. Yang kedai untuk servis lah, maksudnya yang bagi full service lebih sekarang ni tinggal 2 daripada dulu 4. Jadi macam sekarang ni yang self service kat sini ada 3. Tapi self service ni semua tak ada apa kata ada macam
ada efek pada kita? Tak ada. Orang semua bekerja kan, kebanyakan orang bekerja. Lepas tu sekarang ni pun dah memang budaya kita dah, kebanyakan orang kita dah tak ambil pun dah servant kan, dah tak ambil didik pun. Jadi diorang apa-apa baju memang kebanyakannya orang outsource. Jadi orang tak mesti kerja, jadi cucian baju ke apa memang dia akan hantar keluar. Maksudnya dia akan hantar ke kedai. Jadi dia balik tu settle. Jadi dah berlipat kan. Kita pun cari lipatan kita pun kita jaga. Lipat macam kemas, kita memang lipat kemas, jadi tinggal orang tengah ambil masuk almari je. Kita pun senang kita pun kita tak ada campur-campur. T-shirt, baju budak. Jadi kan senang nak kemas kan. Saya buat servis tu saya bagi tu apa yang dulu saya tak puas hati saya hantar Adobe. Saya kerja. Kalau dulu saya hantar, bila hantar Adobe bercampur-campur. So kain ke apa tu, dia pergi pantai jadi susah sekali kan. Jadi kita kena kerja. Jadi saya tak suka benda tu. Sebab saya suka kalau boleh baju, dan kalau ambil tu terus masuk almari. Jadi benda yang kita nak, tu yang kita bagi kat customer. Bila customer okey lah, kita kasi. Boleh kami tahu marketing macam mana Puan promote kedai Adobe Iron tu, nak attract pelanggan datang through social media ke, ada letak poster banner besar-besar ke? Kalau kita buka, masa tu kita medium Facebook dulu masa tu tahun 10 tu macam tak berapa spot masa tu kan. Ada Guna Facebook. Lepas tu masa tu permulaan buka tu kan memang kita guna banner dengan flyers lah. Oh. So daripada situ, dia start daripada situ lah. Daripada situ pun alhamdulillah sampai juga ke customer lah, orang datang kan. Sekarang kita dah lepas dah berapa tahun ni, dah masuk 12 tahun ni, so kita banyaknya, kita dah ada banyak loyal customer. Macam kalau kita ada servis baru, kalau Adobe ni tak ada yang servis baru lah. Cuma kalau kita inform customer, contoh apa yang kita nak inform customer lah. Macam apa-apa yang kita nak bagi tahu, kita tu Facebook dengan dengan WhatsApp story je. Jadi customer akan tahulah kat situ. Facebook dan WhatsApp story. Nak tanya, apa ni customer datang walk in je ke atau ada kita pergi ke rumah ambil baju ke? So memang customer macam ni walk in. Customer kita banyak yang walk in lah. Tak ada lagi lah yang kita pergi ambil daripada rumah ke? Kita tak tawarkan. Dulu kita pernah buat, tapi bagi saya benda tu macam bagi saya rugi. Sebab customer kadang-kadang suruh ambil pun kadang-kadang satu item je. Kalau setakat converter RM10, masa tu harga RM10, RM12 nak pergi ambil sampai berapa kilometer, bagi saya macam tak worth lah. Jadi kita memang dah buat macam tu lah, customer harus datang ambil. Jadi diorang okey je. Ikut masa dia kan nak ambil. Cuma kalau bagi inform je lah, kalau tak siap ke apa, kalau dah siap memang kita inform customer lah tu WhatsApp, suruh ambil. Inform lah, kita ada bagi waktu dia. Macam contoh, kalau baju cucian tu yang 15 kilo ke bawah kita bagi masa sehari. Maksudnya hari ni hantar, besok siap. Tapi kalau yang lebih pada 15 kilo, ada setengah customer hantar sampai 30 lebih. Itu memang ambil masa, kalau nak cuci baju tu pun mahu setengah hari jugalah baju tu nak siap. Jadi baju-baju yang banyak ni kita akan hantar, kita akan bagi masa 2 hingga 3 hari. Jadi kalau diorang yang tak ambil tu, biasa kalau kita dah buat date berapa bulan tu, 3 hari tu biasa diorang akan ambil. Kecuali baju-baju macam dry clean tu kan diorang bukan nak selalu pakai. Lambat sikit lah, kadang sebulan pun ada. Jadi kita akan inform je lah, kita tu WhatsApp lah, minta tolong ambil baju. Kita tak. Cuma ada juga orang yang
Kadang hantar contoh macam karpet ke komforter, kadang kita pun boleh faham kadang komforter karpet ni kadang contoh terutama karpet lah orang memang liat sikit nak ambil. Kadang sampai nak hantar nak hari raya tahun ni, nak ambil tahun raya depan pun ada. So cara kita customer kalau tak interested barang dan kita let go je lah barang dia kan. Kita kata kita nak masuk store ke apa, dia datang lah nanti. Oh, musim raya mesti ramai. Memang tempat orang cepat barang lah. Hari biasa kalau macam kita dalam 500 atau 600 lah sehari. Kalau depend kalau macam bulan puasa tu macam tengok masa memang bulan puasa orang memang tak buat langsung cuci kat rumah kan, orang semua sibuk kan. Bulan puasa dapatlah dalam 1000 lebih sehari tu boleh dapat lah, kita pun small medium business. Tak adalah puluh-puluh ribu tu tak adalah sehari. Kita kos kita dalam campur gaji pekerja lebih kurang dalam 7,000 lah. Masuk sekali lah semua dalam 7,000 lebih. Termasuk dengan apa sabun apa semua kan, chemical, wangi semua tu lah termasuk sekali. Puan, saya nak tanya, Puan dah buka kedai Adobe ni dah 10 tahun kan? Apa misi dan visi yang Puan pegang sampai boleh sampai ke tahap ni lah? Adobe ni maksudnya kita jaga kualiti je lah. Maksudnya kita dari dulu sampai sekarang tu harus kualiti dia kena sama. Ataupun lebih lagi. Macam baju orang nak bersih, orang nak wangi kan. Orang jadi kita memang sentiasa jagalah. Itu kualiti kita. Jadi orang pun memang customer kita memang ada loyal customer. Daripada baru buka sampai sekarang pun masih dengan kita lagi. Memang ramai. Memang tak mana lah. Dia orang cuba pergi mana pun memang tak boleh. Mana-mana pun memang akan tetap datang. Kita bersyukur lah sebab banyak loyal customer kan. Kita kena sabar banyak-banyak. Ada lagi? Pada perasaan macam perbandingan harga servis Adobe dengan kedai-kedai lain, macam ada yang lagi tinggi ke harga? Contoh kita punya tempat kita adalah untuk orang yang kiranya medium lah, yang middle class panggil kan. So tempat ni middle class, jadi kita punya harga tu kita pun average lah. Harga average yang memang kedai-kedai tempat lain yang tawarkan lah. Kalau macam nak compare dengan tempat high end, Julutong tu memang kenal tempat dia tu memang high end kan, memang orang yang berada kan. Jadi kalau nak compare harga dia, kalau kita contoh sini gosok kita ambil RM2 sehelai. Kalau kat sana diorang dah ambil dah sampai RM5, RM45 sehelai. Beza banyak. Tapi sebab diorang kawasan high end high end. Banyak beza. Memang banyak gila. Macam kita kat sana cuci 1 kilo diorang dah sampai RM6. Orang gosok baju kurung contoh kita kat sini RM4. Dia dah kat sana dah RM6-7 baju kurung sepasang. Sebab sana high end. Jadi high end orang kita tak kisah pun. Kalau kat sini kita buat macam tu memang lari lah orang kan. Sanggup orang. Betul. Variation. Oh, faham. Kat sana pun sewa bila tempat orang kaya ni kedai dia orang, sewa dia orang pun tinggi.
Jadi nak tak nak memang dia kena taruh harga macam ni. Apa-apa kita berniaga ni orang kata kita gantung pada sewa tempat satu tempat tu juga kan. Kalau contoh sekarang macam sekarang ni tempat kita orang ni dulu baru. Sekarang ni tempat ni dah develop. After 12 years dia dah start develop. So develop sekarang ni kalau dulu kedai 2,000 lebih, sekarang ni yang baru dah jadi 4,000, 4,500. So kita kat situ lah nanti peniaga nak tak nak kita terpaksa lah juga naik harga kan. Tapi masa kita orang kedai sendiri, kita orang tetap bayar 2,000 lebih juga sebulan. Jadi kita kat situ kita ada keselamatan lah kat situ. Jadi kalau kita ada kompetitor pasti memang tak risau pun sebab pasal kita akan ikut dia orang lah. Kalau dia terpaksa naik harga, kita lagi untung lah sebetulnya. Kita akan ikut yang apa lah. Kiranya Dobi Ayu ni sekarang sewa. Kita sendiri. Kedai sendiri tapi hutang lagi lah. Tapi semua kita bayar kat bank. Kalau orang dah 3,000 lebih tu 4,000. Tapi kita orang bayar bank masih lagi 2,500. Banyak beza kan? Kita tak ada buat kita nak jual ke, kita tak ada. Orang ni sebab sepatutnya bertiga tapi sekarang jadi seorang lah. Jadi yang terpaksa bekerja, tenaga pekerja yang lain tu adalah keluarga sendiri lah. Bila pekerja ni dia tak ada, kita sementara dia biasanya keadaan macam tu. Bila pekerja ni berhenti biasanya kita nak dapat balik staff tu kadang ambil masa sikit. Kadang sebulan kan. Lebih sekarang orang Indonesia ni banyaknya hari tu kan diorang buat diorang ada bagi compound kan, compound murah jadi ramai yang dah balik. Tapi sekarang sebab COVID diorang nak masuk balik dah susah. Sekarang ni baru buka, jadi insyaAllah dalam masa terdekat ni akan ada lah pekerja. Jadi kita iklan ataupun kadang-kadang through recommendation lah. Kadang ada kawan-kawan yang staff ni ada yang nak kerja, orang keliling lah kebanyakannya. Kata ada nak kerja ke apa biasa lah. Inilah diorang lah ni yang apa ni yang bawa masuk ke tempat ni. Lepas tu Puan, daripada segi operasi kedai tu, saya nak tanya macam mana proses tu dari terima order sampai barang siap tu? Proses tu first daripada kaunter tu kita ambil order. So kita akan customer ni akan bagi arahan lah. So yang ini yang mana nak cuci biasa, yang mana ada cuci toto, dia bawa sekali banyak lah. Jadi dia akan bagi tahu ini nak cuci biasa, ni nak buat dry clean. So dia orang sendiri dah asing-asingkan. Jadi daripada kaunter proses tu kalau untuk cucian kita terus bawa ke belakang lah. Kita ada beberapa proses maksudnya kaunter, tempat gosok, orang yang menggosok, dengan tempat cucian lah dengan orang yang mencuci. Jadi kita asing-asing lah kalau yang gosok, maksudnya baju gosok kalau yang dia dah siap basuh, tinggal nak gosok je so kita taruh dekat bahagian depan untuk orang yang menggosok. Jadi cucian kita hantar ke belakang lah. Jadi barang siap tu bila dah gosok kita akan terus packing. So, kita terus taruh nama lah so kita tak bercampur kan. Baju semua dia kurang je. Jadi kalau macam cucian pun sama lah, lepas basuh tu bungkus terus taruh nama lah kat plastik tu, tak tercampur. Kalau macam cucian toto apa semua, kita sebelum kita cuci tu kita dah tag lah, kita buat tagging nama dengan nombor bil.
Itu cara kita nak macam mana kita nak identify customer punya barang. Biasanya kita bagi tempoh, kalau baju cucian macam tadi saya cakap lah, cucian tu kita bagi tempoh biasa dalam sehari ke 2 hari atau 3 hari lah. Ikut barang, ikut banyak mana. Mantap. Nak tanya apa lagi kos yang Dobby Iron ni tanggung selain gaji dengan bahan pencuci? Ke yang tu je? Kostum. Uh-uh. Itu kos dengan kos kita bayar bangunan lah. Itu saja. Profit kita dapat dia kan dalam 8 hingga 9 ribu lah, lebih kurang. Soalan Amira tak ada dah. Soalan last. Dekat tempat Puan tu ada Dobby self-service ke? Lepas tu Dobby self-service ni dia ada efek ke terhadap sale kedai Puan? Adalah servis kita kat sini ada 2, 3, ada 3. So tapi so far alhamdulillah tak ada efek pun. So orang macam mana pun tetap orang yang bekerja ni dia memang tak ada masa pun dia nak pergi basuh, nak lipat sendiri baju kan, especially kalau ada budak-budak ni biasa memang orang tak sanggup, memang biasa akan hantar Dobby lah. Atau kita pun kadang-kadang ada customer yang memang hantar untuk lipat saja, tapi orang hantar tu pun baju budak. Ambil memang kira memang baju kecil-kecil kan. Dia orang pun tak sanggup nak lipat, memang hantar Dobby. Oh, macam baju baby ke? Baju budak-budak kecil-kecil yang 2 tahun, 3 tahun yang mana ramai anak kecil tu, baju dia memang lipat baju budak je memang ambil masa lah. Dia pun tak sanggup kan. Jadi memang alhamdulillah tak ada efek lah. Kalau yang kedai self-service dulu risau juga, tapi alhamdulillah memang tak ada kan. Orang memang tak ada masa. Orang tak ada masa sebab dia orang bekerja. Lebih sekarang selepas COVID, ekonomi sekarang sebetulnya dah makin, orang dah semakin sibuk. Orang memang ekonomi dah, orang kata nampak alhamdulillah lah, banyak bisnes, orang banyak, lagi banyak orang set up bisnes dah, orang dah start set up bisnes balik. Yang mana dulu masa COVID tu memang banyak itu, tapi sekarang orang dah naik balik. Jadi banyak yang dah buka balik bisnes. Jadi orang sibuk. Ekonomi dah start tinggi lah. Lepas tu untuk menjalankan Dobby ni Puan ada pernah ikuti apa-apa kursus ke yang berkaitan dengan Dobby? Dulu masa ada kena pergilah kursus. Kita kena tahu apa chemical nak pakai, nak kena belajar dry clean tu apa, macam mana cucian kering kan. Dia cucian kering ni sama, dia masa dulu, kalau dulu actually orang sebut clean tu, dry clean tu actually dulu dia guna minyak. Tapi kita punya, macam kita orang pula, kita orang tak suka, tak nak guna minyak. Satu minyak pun mahal. Bila baju cucian minyak pun dari segi kebersihan tu tak ada. Minyak tu dia akan recycle balik dalam masa, kadang boleh pakai sampai setahun 2 tahun. Jadi minyak tu dia recycle, dia pakai balik, dia saring balik minyak tu, jadi dia cuci balik kat baju tu. Jadi bagi saya tak bersih. Kan? Sebab campur balik yang minyak-minyak yang orang kita orang tu pusing balik recycle kan. So saya betul tu kita
rasa macam apa rasa macam tak menepati syariah lah rasanya kan. Tapi kalau baju-baju orang Muslim tiba-tiba ada yang ada wine ke apa kan, kita pakai balik. So saya tak rasa benda tu patut syariah lah. Jadi kita ambil water based lah. Sebab tu kita panggil aqua dry cleaning ni dia sebut sebetulnya bukan dry lah, sebetulnya aqua wash. Aqua wash ni dia mesti pakai chemical. Baju tu kita mesti ada chemical. Chemical tu pun mahal. Satu botol tu kita perlu tiga chemical tu satu botol lebih kurang dalam 500-600. Jadi kat situ dah berapa ribu dah kan. Jadi kita guna chemical tu untuk cuci baju tu macam biasa. Tapi maksudnya kita buang. Macam proses cuci baju juga. Tapi dia ada chemical lah. Contoh dia ada anti-colour. Kalau baju yang turun warna tu, kita ada guna anti-colour untuk baju tu tak turun warna. Baiklah. Kebanyakannya kita sekarang kalau orang Melayu niaga ni kebanyakannya memang banyak dah pakai aqua wash lah. Kita dah tak pakai yang dry clean tu lah, yang minyak tu tak ada, tak pakai dah. Faham? Ada soalan lagi ke? Tak ada. Lepas tu kedai Dobi Puan ni beroperasi buka daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Operasi kita 9 pagi hingga 9 malam. Puan buka hari-hari ke? Dan 2 kali lah kita tutup hari Khamis saja. Sebab hari Khamis tu biasa orang tak ramai. Maksudnya orang masih boleh masih boleh hold lagi lah baju. Hari Jumaat tu lah memang biasa hari Jumaat tu kita dah ada start longgokan baju lah. Sebab orang nak ambil hari Ahad kan. Sama baju sekolah, baju bekerja. Lepas tu saya nak tanya gaji pekerja dekat tempat Puan berapa Lepas tu kalau gaji pekerja ni dia macam ada daya tarikan ke untuk pekerja tu datang untuk bekerja lah? Memanglah ada. Biasanya kita bagi gaji lebih kurang dalam sehari RM50 lah. Biasanya dalam 8 jam ke 8 jam lah lebih kurang. Orang asing mesti tak ada PWSP. Kalau untuk OT macam mana? Kita ada bayar lebih ke? Kita bayar macam ni lah. Macam kita tengok pada macam pekerja ni cara kita appreciate pekerja ni. Contoh gaji dia RM1,500 sebulan lah kiranya kan. Bila kalau kata barang banyak tapi
Tapi kita akan bagi bonus lah biasa dalam 200. Jadi gaji diorang dalam 1.7 lah. Bagi orang asing 1.7 tu dah kira banyak juga tu. Dah memang banyak pun. Kalau macam kalau pekerja ni yang dah dia ada suami, macam orang sini dia ada suami biasa dia akan sewa kat luar lah. Jadi kalau yang biasa yang memang single ni biasa dia suka duduk. Kita ada bilik lah dalam kedai tu. Jadi kita akan duduk dalam je lah. Jadi fasiliti untuk pekerja pun kita ada dapur, fridge apa lah untuk basic untuk dia nak hidup dalam kedai ni dia ada lah, semua ada. Khidmatlah diorang. Tak ada soalan dah ke? Minta maaf tadi, internet slow. Kalau tak ada apa-apa dah, boleh tamatkan. Tu Safira ada soalan tak? Sebab Safira buat part DMC ni. Tak ada dah. Semua dah cukup dah rasanya. Okey, kita tamatkan sesi interview ni. Sekian, terima kasih Puan. Terima kasih banyak sudi join untuk interview ni. Terima kasih. Oh, ambil gambar. Ambil gambar. Tak ambil. Mana? Jadi satu.